Buletin Didik 26 Februari bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan akan membuat pemakluman dalam masa terdekat mengenai pembukaan dan pengoperasian sekolah bagi sesi baharu persekolahan 2022-2023. Ia turut melibatkan pengoperasian kolej vokasional, kolej matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru termasuk perkara berkaitan kehadiran murid. Dalam perkongsian di laman Facebook, Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razidin memaklumkan satu mesyuarat penyelarasan bersama pasukan khas pengoperasian diadakan semalam. Turut dibincangkan isu beg berat yang berlarutan khususnya bagi murid sekolah rendah. Tambah Datuk Dr. Razi, satu pendekatan menyeluruh yang lebih jelas akan diumum tidak lama lagi. Mesyuarat turut menyentuh garis panduan bagi aktiviti sukan dan ko-kurikulum di sekolah. Pembukaan semula sempadan darat Malaysia dan Thailand menerusi inisiatif laluan perjalanan lengkap vaksin VTL akan dilakukan secepat mungkin. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi gambaran pelaksanaan itu akan dilakukan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Ini Kementerian Kesihatan sedang memikirkan bagaimana nak mempermudahkan. Kalau tidak, queue-nya pasti panjang. Ya. Queue-nya pasti panjang dengan kereta dan sebagainya kalau melalui sempadan darat ini. Jadi kita telah memberikan beberapa cadangan sebenarnya kepada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kesihatan akan mencari kaedah yang terbaik bagaimana nak mempermudahkan dan mempercepatkan. Tapi saya boleh menegaskan yang perkara ini dapat kita selesaikan sebelum Hari Raya. Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup lawatan rasminya ke Thailand hari ini. Beliau dan rakan sejawatnya Prayut Chan Ocha telah bersetuju agar perbincangan di peringkat agensi dapat digiatkan bagi membuka semula sempadan dalam masa terdekat melalui skim laluan perjalanan lengkap vaksin VTL bagi Malaysia atau Test and Go bagi Thailand. Sebagai permulaan, VTL udara di antara Kuala Lumpur dan Bangkok akan dilaksanakan bagi pengembara yang telah lengkap vaksinasi sebelum diperluaskan di 9 pintu sempadan lain. Beliau berkata, VTL darat khususnya Thailand dan Malaysia penting kerana ia bukan sahaja melibatkan pelancongan namun turut melibatkan perdagangan dua hala, khususnya perdagangan sempadan yang menyumbang 50% daripada jumlah dagangan Malaysia-Thailand berjumlah $10.5 bilion Amerika. Sekumpulan penyelidik dari Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menghasilkan pengawet makanan semula jadi untuk buah-buahan dan sayur-sayuran berasaskan herba pegaga. Produk yang dikenali sebagai centas ini dapat mengurangkan penggunaan bahan pengawet makanan yang lazimnya berasaskan bahan kimia. Diketuai Dr. Suzita Ramli bersama Profesor Madya Dr. Syakinas Desa, Dr. Noraini Salihuddin dan Wong Junshan, inovasi ini memastikan buah-buahan dan sayur-sayuran kekal segar dan tidak rosak dalam tempoh penyimpanan yang lama. Menurut Dr. Suzita, pemilihan pegaga sebagai bahan utama produk centas kerana sifat herba itu yang membantu meningkatkan peredaran darah dan kesihatan kulit yang dibuktikan di dalam kajian terdahulu. Pegaga juga popular dalam masyarakat Malaysia sebagai ulam yang dimakan mentah selain dikomersialkan sebagai minuman kesihatan dan produk kecantikan. Inovasi ini turut memenangi pingat emas dalam pertandingan reka cipta International Invention and Technology Exhibition pada Disember lalu di Kuala Lumpur. Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan kawasan berhampiran pantai di Kelantan, Terengganu dan Pahang bakal menghadapi cuaca lebih teruk. Ketua pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata, perkara itu disebabkan tekanan rendah di Laut Cina Selatan mula bergerak memasuki kawasan darat. Menurutnya, amaran hujan berterusan paras bahaya dijangka berlaku di Kelantan dan Terengganu hingga tengah malam ini. Perkara itu termasuk amaran angin kencang dan laut bergelora kategori 3 dijangka melanda negeri pantai timur. Saya akan menjangkakan bahawa di kawasan pantai khususnya di negeri-negeri seperti di Kelantan dan juga di Terengganu adalah kawasan-kawasan yang agak
lebih terkesan lah berbanding dengan tempat-tempat lain. Disebabkan oleh sistem tekanan rendah yang dikesan di Laut Cina Selatan telah memasuki kawasan daratan dan sekarang ni bergerak ke arah utara barat laut ke utara tanah air. Dan ini juga biarpun pada PKM menjangkakan pada peringkat ni masih lagi di sebelah pantai, kawasan-kawasan pantai ataupun daerah-daerah yang berhampiran dengan pantai ataupun laut di Laut Cina Selatan bagi negeri Terengganu dan juga Kelantan. Tapi apabila sistem tekanan rendah itu memasuki kawasan daratan lebih jauh, kawasan-kawasan di sebelah pedalaman juga negeri Kelantan dan Terengganu akan juga mengalami keadaan yang yang buruk lah. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan angin melebihi 60 km sejam dengan ombak berketinggian melebihi 4.5 meter dijangka berlaku hingga Isnin ini. Keadaan itu berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak. Justru penduduk di kawasan persisiran pantai dan berdekatan saliran air diminta untuk berwaspada dan memantau paras air. Tasik Cermin di Ipoh Perak akan dibangunkan sebagai Eco Park Kuari pertama di negara ini dengan pembangunan berkonsepkan rendah karbon. Produk pelancongan itu akan menjadi tarikan terbaru bagi menarik kunjungan ke bandaraya itu. Tasik Cermin adalah kawasan kuari di Gunung Rapat seluas 26 hektar yang sudah lama tidak beroperasi. Mempunyai 2 tasik dan 2 terowong yang unik, lokasi ini satu daripada 19 tapak yang terletak di dalam Geopark Lembah Kinta. Majlis pra-pelancaran Tasik Cermin Eco Park berlangsung hari ini. Syarikat Tasik Cermin Tourism Sendirian Berhad telah dilantik Majlis Bandaraya Ipoh MBI untuk membangunkan kawasan berkenaan. Pembangunan pula akan dipastikan tidak akan menjejaskan keselamatan dan memberi kesan kepada alam sekitar, termasuk mengikut peraturan ditetapkan agensi berkaitan seperti Jabatan Mineral dan Geosains. Selain pelbagai pakej eco pelancongan yang disediakan, kawasan berkenaan akan turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti surau, tandas awam, kawasan pejalan kaki dan OKU serta kios makanan. Pelbagai acara dan aktiviti diadakan untuk seisi keluarga pada hujung minggu ini, antaranya program Hidden Market Anjuran Loko. Berlangsung di Pusat Pelancongan Malaysia, MATIC, program sehari ini bertujuan meningkatkan semangat sosial masyarakat menerusi pendedahan kebudayaan pelbagai kaum di negara ini. Program yang berkonsepkan hiburan dalam pendidikan ini dianjurkan bagi mempromosi dan menghidupkan semula kawasan pelancongan, khususnya di Kuala Lumpur. Pelbagai gerai jualan menawarkan makanan dan kraftangan pelbagai kaum, antaranya dimsum dan vade. Loko sebenarnya kita memang berobjektif untuk mempromosikan program-program komuniti yang berkaitan dengan Malaysia. Anything about Malaysia kita akan promote. Seperti program Kereta Api Sarong yang kita buat setiap tahun. Dan ini juga adalah satu program untuk mengembalikan kesedaran ataupun pengetahuan orang ramai terhadap seni budaya dan pelancongan di Malaysia. Selain itu, program Hidden Market juga menyediakan aktiviti kebudayaan dengan memberi peluang kepada pengunjung, terutama kanak-kanak, untuk mempelajari dan memahami tradisi kaum lain. Kita ada beberapa bengkel, bengkel kita khusus untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Kita ada 2 bengkel untuk kanak-kanak, iaitu bengkel membuat kepala singa dan juga bengkel membuat tanglong. Kalau boleh banyakkan lagi event macam ni, sebab macam budak-budak sekarang kan diorang memang fokus pada internet saja. Kita punya budaya pun diorang dah macam dah ke belakang, dah terlupakan. So workshop dan event macam ni sangat-sangat sesuai lah kalau boleh banyakkan lagi. Pihak penganjur turut berharap program seperti ini dapat diteruskan dalam usaha mempromosikan tradisi dan kepelbagaian budaya masyarakat di negara ini.
Mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya semula. Itulah kata-kata seorang ahli falsafah, George Santayana, dalam membincangkan perihal kepentingan sejarah dalam sesuatu masyarakat. Oleh itu, penting bagi setiap individu mempelajari sejarah, terutamanya bagi kanak-kanak. Peka akan perkara itu, Muzium Kesenian Islam Malaysia IAMM tampil dengan inisiatif tersendiri bagi memupuk minat kanak-kanak dalam mendalami sejarah. Antara pendekatan yang diambil termasuk menerbitkan siri buku terbaru mereka bertajuk Mirrors of Beauty IAMM Children's Guide. Buku yang sebelum ini diterbitkan pada tahun 2020 itu disusun semula dengan penjelasan lebih ringkas bagi memudahkan kanak-kanak memahami pengisiannya yang membincangkan perihal sejarah Islam termasuk pengaruhnya dalam sejarah tamadun Melayu. Menariknya, buku kali ini dihiasi gambar dan ilustrasi artifak daripada koleksi muzium ini bagi menarik minat golongan sasar itu. Penerangannya ringkas namun padat dan kesenian Islam ni merangkumi kaligrafi, seni bina, iluminasi Al-Quran, manuskrip dan motif-motif yang rata-ratanya menunjukkan motif-motif geometri dan arabes. Buku ini memaparkan koleksi Muzium Kesenian Islam Malaysia serta ada juga di bahagian belakang perkongsian dari kurator. Selain itu, pihak muzium turut mengaplikasikan kemudahan media sosial bagi mempromosikan aktiviti mereka secara dalam talian. Antaranya program sejarah seni Selasa 3S yang menceritakan kebudayaan dan tradisi sesebuah kaum menerusi Instagram. Orang ramai boleh melayari laman sosial Instagram bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai aktiviti serta program yang diadakan. Setiap individu punya pendapat dan pendirian masing-masing dalam memilih kerjaya pilihan. Bagi ibu kepada 3 cahaya mata, Dr. Salihatul Khuzaimah Muhammad Ali, wanita ini memilih untuk menjadi doktor veterina kerana minat dan cintanya yang mendalam terhadap haiwan. Segmen kerjaya minggu ini kita ikuti pengalaman yang dikongsikan Dr. Imah. Berpengalaman mengendali haiwan secara profesional sejak tahun 2009 selepas tamat pengajian di Universiti Putra Malaysia UPM dalam kursus doktor perubatan veterina. Selain kucing dan anjing, Dr. Imah mampu mengendali pelbagai haiwan eksotik termasuk ular dan iguana. Sebenarnya luas sangat bidang veterina ni. You boleh involve dengan peladangan, dengan lab, even pemakanan haiwan. Dan yang common is klinik veterina lah. Okay? Even you boleh join juga jabatan kan, jabatan ataupun perkhidmatan dan juga zoo. So basically it's not limited to kucing dan anjing saja sebab ada sesetengah perception orang kalau doktor haiwan je klinik mesti klinik kucing dan juga anjing. So dia memang melibatkan banyak bidang. Selain daripada kucing dan anjing tu ada juga berkaitan dengan public health ataupun kesihatan awam. Minat dan cintanya kepada haiwan membuatkan Dr. Imah memilih kerjaya ini dan kini beliau berjaya memiliki 2 buah klinik haiwan. Menurut Dr. Imah, untuk menjadi seorang veterina, individu terbabit perlu cemerlang dalam subjek biologi, kimia, fizik dan matematik. Masa belajar tu dapatkan kos yang cuba dapatkan kos sains pure ataupun sains tulen sebab dari situ is your first platform untuk proceed to next level lah. So bila SPM try skor sehabis baik, rezeki tu ada je insyaAllah. Lepas tu you boleh forward to STPM 2 tahun ataupun matrikulasi 1 atau 2 tahun tengok pada kos apa yang you dapat. And then make sure you dapatkan sains hayat punya kos lah. Itu lebih mudah sebab basic ada biologi, kimia dan juga matematik. Selain pada tu, you boleh proceed untuk sains asasi haiwan, sains asasi pertanian atau sains asasi dekat mana-mana universiti. Tidak dinafikan, kerjaya sebagai veterina mempunyai banyak cabaran terutama daripada segi persepsi masyarakat. Bagaimanapun ia ditepis dengan pengalaman manis yang menjadikan Dr. Imah lebih bersemangat untuk meneruskan kerjaya. Ini adalah pesanan Dr. Imah kepada pelajar yang bercita-cita menjadi veterina. Apa yang kalau benda yang you minat, susah macam mana pun sebenarnya you boleh go through. Tapi memang lagi satu ketahanan mental lah. Biasanya sebab belajar doktor veterina ni bukan mudah. It's a 5 years course minimum
Kalau you kena extend, mungkin tambah setahun 2 tahun lagi, tengok pada you punya achievement masa tu. So dia lebih kepada minat lah sebenarnya. So kalau you minat sesuatu benda tu, you boleh buat. And then kena rajin lah sebenarnya. Ia merupakan keris yang diterapkan penggunaan emas di bahagian permukaan hulu dan sarungnya ataupun dipanggil sampai. Dan diterapkan juga kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran di bahagian sampai yang memperlihatkan bahawa pengaruh Islam dalam proses pembuatan keris ketika itu. Keris dalam masyarakat Nusantara adalah sinonim dengan masyarakat Melayu ataupun Nusantara yang memperlihatkan kekuatan, keagungan ataupun ketuanan, iaitu yang melambangkan kuasa yang dimiliki oleh pemilik-pemilik keris ataupun penggang-penggang keris ini. Lazimnya keris-keris yang berunsurkan seni rupa emas yang ditempa sama ada di bahagian permukaan sampai ataupun di bahagian hulu keris memperlihatkan kemegahan, keagungan, keutuhan, kekuatan sesebuah kerajaan ataupun pemilik keris tersebut.